Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahi wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul 'azim. Yang dimuliakan Tuan Pengurusi Surah An-Nasriyah, seluruh jawatan kuasa, seluruhnya tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat, hadiah-hadiah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat kita berpagi-pagi ini dalam kita melaksanakan solat subuh secara berjemaah, ya. Mudah-mudahan kita beroleh ganjaran pahala dan juga diberikan rahmat dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu Taala kepada kita dengan apa yang kita laksanakan dan kita buat, semata-mata tujuannya hanyalah untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dikurniakan ganjaran syurga yang bakal menanti di akhirat nanti, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadiah-hadiah yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bersama-sama kita meneruskan pengajian kitab hadis, iaitu Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, iaitu Syekh yang disusun oleh Syekh Islam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syarf An-Nawawi, ya. Masih lagi dalam kita membicarakan tajuk bab sabar, ya, bab sabar. Dan kita meneruskan hadis pada pagi ini dengan hadis yang ke-8, ya. Yang ke-8. Yang ke-7. Yang ke-7. Yang ke-8, yang ke-7 lah, yang ke-8. Sebelum itu, mari sama-sama kita mulakan majlis ini dengan sama-sama baca umum kitab. Yang pertama, yang kita hadiahkan bacaan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, salafus salih, alim ulama, khusus pada penyusun kitab ini, Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dan pada seluruh muslimin dan muslimat telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala haddatsana wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Allah ta'ala ma li 'abdil mu'mini 'indi jazaa'un idza qabadtu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illa al-jannah
rawahul Bukhari, yang bermaksud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, tidak ada pembalasan bagi seorang hamba-Ku yang mukmin yang telah Aku ambil kembali kekasihnya dan ahli dunia ini, kemudian ia hanya mengharapkan pahala daripadaku kecuali pembalasan syurga. Ini Allah Ta'ala setiap kesusahan, setiap apa yang berlaku, musibah yang berlaku ni, tidak ada apa, hanyalah untuk memberi pahala kepada hamba dia yang bersabar. Maka Allah Ta'ala tak cabut nyawa terdiri daripada ahli keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi, berada di sisi kita, melainkan Allah nak beri apa, kesabaran kepada orang yang kehilangan ahli keluarganya. Dengan apa Allah nak beri pahala, ganjaran pahala, dan juga balasan syurga. Cumanya kadang-kadang kita tak tahu bila kita diuji oleh Allah Ta'ala. Tapi setiap orang tu pasti diuji dengan adanya kematian, adanya ahli keluarga dia yang mati, ada yang mati anak, mak ayah, cara bagaimana tu berbeza. Ada yang diuji dengan begitu berat ujian. Satu keluarga meninggal, enam orang meninggal, tinggal seorang je. Bayangkan 6 orang, seorang meninggal pun terasa. Ini 6 orang pergi, tinggal dia seorang je. Orang kata sebatang kara. Jadi Allah Ta'ala uji itu bermacam-macam. Semakin berat ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka semakin mana Allah Ta'ala sayang kepada hamba-Nya. Semakin banyaklah pahala yang dia peroleh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukannya Allah Ta'ala uji ini Allah orang tu merasakan Allah tak sayang kat dia, Allah sengaja nak bagi kesusahan pada dia. Tidak, semata-matanya Allah Ta'ala nak menguji tahap keimanan kita, kesabaran kita. Apabila kita bersabar, maka sudah tentu hamba tu mendapat pahala, dan lebih besar lagi mendapat syurga, bahkan mendapat syurga daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau manusia ini tak diuji, sentiasa hidup dalam keadaan senang, dengan nikmat saja, kan? Dia mungkin manusia ni, sifat manusia ni bila senang dia lupa. Itu sifat manusia. Jadi Allah Ta'ala nak ingatkan, di samping kita merasakan nikmat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala uji sikit kehidupan kita. Ada ujian. Ujiannya apa? Ujian untuk Allah Ta'ala ingat kita. Untuk apa kita ingat Allah Ta'ala. Allah sentiasa ingat kita, supaya kita ni ingat pada Allah Ta'ala. Bila timpa ujian, kita ingat Allah Ta'ala sayang aku. Allah Ta'ala nak ingatkan aku ni lupa. Contoh kita sakit, dah setahun kita sihat. Contoh kita dah setahun kita sihat, tiba kita diuji dengan kita sakit. Jadi Allah Ta'ala nak suruh kita ingat, dah setahun dah kamu sihat, kan? Hari ni sehari dua aku bagi kamu sakit, supaya kamu ingat akan aku. Jadi kita pun bila kena sakit tu, kita muhasabah diri kita, banyaklah ingat Allah Ta'ala.
Yang kesembilan, hadis yang kesembilan, wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ta'un fa akhbaraha annahu kana 'adzaban yab'athuhu Allah ta'ala 'ala man yasha' faja'alahu Allah ta'ala rahmatan lil mu'minin فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد رواه البخاري. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang taun, iaitu wabak. Taun, ya. Taun ni penyakit yang berjangkit. Penyakit yang berjangkit macam COVID lah, COVID. Dia berkurang itulah. Tapi virusnya macam-macam lah virusnya. Daripada dulu lagi dah ada dah penyakit taun, penyakit berjangkit, kenanya boleh mengakibatkan kematian. Kemudian beliau memberitahukan kepadanya bahawa taun itu merupakan siksaan yang ditimpakan oleh Allah Ta'ala kepada sesiapa saja yang dikehendakinya. Akan tetapi Allah Ta'ala menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Seseorang yang tetap tinggal pada suatu daerah yang dijangkiti taun dan ia sabar lagi pula hanya memohon kepada Allah serta sedar bahawa ia tidak akan tertimpa kecuali bila Allah telah menakdirkannya, maka ia akan mendapat pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Ya. Ini tentang wabak taun. Ya. Maknanya apa yang berlaku, ya. Berlaku pada zaman sebelum ni pun berlaku pada zaman kita. Ya. Sebelum memang kita tak kena, memang tak rasa. Tapi yang lepas tu berlaku PKP, ya. Kita tak boleh nak ke mana, nak berjalan tak boleh, ya. Keluar rumah pun hanya sekadar untuk membeli keperluan saja, perlu saja. Jadi kita rasa apa, seolah-olah macam di penjara, begitu di penjara. Tapi nak mengelak daripada tersebarnya penyakit. Jadi itu merupakan ujian daripada Allah Subhanahu Taala. Ya. Setiap ujian tu ada rahmat Allah. Rahmat bagi orang yang beriman, orang yang bersabar. Ya. Jadi kita nak mohon pada siapa? Mohon pada Allah Taala. Kalau orang beriman ni, dia mohon, dia bersabar, ya, dia mohon kepada Allah Subhanahu Taala dan dia yakin, ya. Kalau wabak ni, penyakit ni, apa-apa penyakit sekalipun, dia tak akan kena, melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Ada orang kadang-kadang kena COVID tu, kena dah, orang kata dah vaksin pun kena. Itu takdir Allah Ta'ala. Dah vaksin. Ingat bila ambil vaksin ni bolehlah tahan, tapi dah ambil vaksin pun kena juga. Itu ketentuan Allah Ta'ala lah, dah apa, yang tak ambil vaksin pun kena juga. Kadang tak ada yang tak kena. Begitu. Jadi bukan kita nak salah vaksin tak vaksin, tidak, tapi ketentuan, keizinan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Jadi ini merupakan wabak ni merupakan satu bentuk ujian daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan di samping Allah Ta'ala memberi rahmat bagi orang-orang yang beriman.
Itu sebab disebut di akhir orang yang terkena wabak ni. Kalau orang tu bersabar, orang beriman, insya-Allah dikurniakan oleh Allah Taala pahala syahid. Pahala syahid. Makna pahala tu bukan syahid tu macam orang yang pergi berjuang. Syahid ni dia banyak kategori syahid. Di antara orang yang terkena wabak ni, kalau dia bersabar, dia redha, dia mendapat pahala syahid. Walaupun orang sangka apa, kena COVID tu tak dimandikan. Seolah mula-mula dulu kan, mula-mula dulu orang tak faham kena COVID ni macam kena apa lagi. Macam kena apa lagi, macam soalan apa, bila kena COVID ni kita tak boleh dekat langsung orang ni. Soalan macam apa, buat salah besar. Dan juga orang yang kena COVID tu nampak Allah kan, orang tu tak dimandikan. Itu ujian, kita nampak ujian kat dunia. Dia tidak diuruskan seperti mana jenazah orang yang mati biasa. Tapi ada kebaikan yang Allah Ta'ala nak beri, kita tak tahu. Kemudian hadis yang ke-10. Haddatsana wa an Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah azza wa jalla qala idza batalaitu abdi bihabibataihi fasabara awwadtuhu minhumal jannah yuridu ainaihi, rawahul Bukhari. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Taala berfirman. Ini hadis kursi hadis kursi. Mana dalam hadis Nabi tu ada Nabi sebut apa, Allah Taala berfirman, ataupun qala Allah Taala, apabila aku menguji salah seorang hamba-Ku dengan buta kedua matanya, kemudian ia sabar, maka aku akan menggantikan dengan syurga. Riwayat Bukhari. Jadi orang yang buta ni kan, Allah Ta'ala uji dia. Dan Allah Ta'ala berikan ganti iaitu syurga daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan pandang orang yang buta ni orang yang ada kekurangan apa, kurang, tak boleh nak kita berkawan dan sebagainya. Tetapi Allah Ta'ala memuliakan orang yang buta, yang buta kedua matanya. Malah orang yang buta ni kata dia usaha, usaha dia lebih daripada orang kelik ni, boleh apa, boleh jadi hebat lagi. Boleh jadi hebat orang buta. Dia boleh baca Quran, boleh baca Quran, tapi Quran yang sekarang ni ada Quran Braille kan. Bila disentuh timbul tulisannya, dia boleh rasa. Itu hebatnya orang buta ni, dia ria rasanya kan. Dia sentuhan dia kuat. Macam kita rasa kita pegang, macam mana ni kan, kita tak rasa apa kan. Tapi orang buta dia rasa. Allah Ta'ala beri kelebihan begitu. Ada yang menang tilawah Quran buta kan. Buta boleh menang. Itu nak kata kan, bukan penghalang. Kata buta ni bukan suatu penghalang untuk mencapai kejayaan. Jadi Allah Ta'ala uji orang buta. Saya pun ada 2-3 orang pensyarah saya dulu buta. Tak tahu dah buta sebagai kecil ataupun buta masa dah besar buta. Tapi buta. Tapi bila orang buta ni, dia mengajar susah. Susah, pelajaran yang susah lah tu. Pelajaran susah. Pelajaran jenis kitab-kitab apa? Kitab-kitab kuning tu. Jenuh nak faham juga bahasa. Tapi hebatnya orang boleh ajar, boleh mengajar. Tapi dia ada bawa budak lah. Dia ada bawa budak seorang tu tolong baca. Dia syarah. Doktor buta. Hebat
Kemudian yang ke-11, wa an Atha ibni Abi Rabahin qala li ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ala urika imra'atan min ahli al-jannah faqultu bala qala hadhihi al-mar'atu as-sawda'u atati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat inni usra'u wa inni atakashafu fad'u Allah ta'ala li qala in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'awtu Allah ta'ala ayu'afiyaka faqalat asbiru faqalat inni atakashafu fad'u Allah alla atakashafa fada'alaha muttafaqun alaih. Dari Atha bin Abi Rabah berkata, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata kepadaku, maukah kamu saya tunjukkan seorang wanita yang termasuk ahli syurga? Saya menjawab, ya, saya mau. Ia berkata, itu wanita hitam yang pernah datang kepada Nabi SAW, di mana waktu itu dia berkata, sesungguhnya saya mempunyai ayah dan sesungguhnya saya mempunyai penyakit. Penyakit apa ni? Penyakit ayan. Dan sesungguhnya pernah terbuka aurat saya kerananya. Maknanya dia sakit. Jadi dalam sakit tu terbuka auratnya. Oleh kerana itu, doakanlah kepada Allah Ta'ala agar penyakit saya sembuh. Beliau bersabda, bila kamu mau sabar, maka kamu akan mendapat syurga. Dan bila kamu tetap meminta, maka saya pun akan berdoa kepada Allah agar menyembuhkan penyakitmu itu. Wanita itu berkata, saya akan bersabar. Kemudian wanita itu berkata lagi, sesungguhnya kadang-kadang sampai terbuka aurat saya, maka doakanlah kepada Allah agar aurat saya tidak terbuka. Maka Nabi pun mendoakan baginya. Maka ni sakit, wanita ni diuji dengan sakit. Penyakit ayan, penyakit apa? Penyakit kulit. Penyakit ayan, penyakit kulit sehingga terbuka. Mana nak kata sakitnya, kan? Sakitnya sehingga mungkinlah bergerak kapur tak tahan macam ni. Sakit, kadang-kadang tak disengaja kan sakit. Macam orang kena penyakit ni tak lain, penyakit histeria kan. Dia tak sedar. Atau mesawan dan sebagainya, tak sedar sehingga terbuka aurat. Maka itu antara ujian. Ujian kepada dia, penyakit dia yang Allah Ta'ala berikan. Tapi harapan perempuan ni supaya apa? Supaya Allah Ta'ala peliharakan aurat dia daripada terbuka. Mana keaiban Allah Ta'ala jaga aib. Aib kita. Nanti itu sebaik-baik itu permohonan wanita tu. Kemudian yang ke-12, ada yang ke-12, wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya salawatullahi wa salamuhu alaihim darabahu qaumuhu fa'admuhu wa huwa yamsahu ad-dam yamsahu ad-dam yasahum damma an wajhihi wa huwa yaqul Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Muttafaqun alaih. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, seakan-akan saya masih melihat Rasulullah SAW
sewaktu menceritakan salah seorang dari nabi-nabi ketika dipukul oleh kaumnya sehingga berlumuran darah dan ia mengusap darah dari mukanya. Mana nabi nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad ni dipukul oleh kaumnya, kisah nabi dipukul oleh kaumnya sehingga berdarah mukanya dan mengusap mukanya sambil berdoa, wahai Allah, ampunilah kaumku kerana sungguhnya mereka tidak mengetahui. Ini sabar yang ada pada tahap nabi-nabi Allah Ta'ala. Sabar yang paling tinggi, sabar yang ada pada diri nabi. Maka nabi tu, nabi di kalangan nabi, ada yang berat ujian, yang sangat berat ujian, disebut sebagai nabi ulul azmi. Di martabat dia tinggi, ulul azmi, nabi yang berat ujiannya, yang paling berat di antara nabi-nabi yang lain. Tapi ada nabi yang kita baca kisah seperti Nabi Zakaria. Nabi Zakaria digergaji apa? Digergaji badan dia, putus. Nabi Yahya dipancung kepalanya. Tapi ada ujian yang lagi berat daripada itu. Lagi berat. Tapi Nabi yang Zakaria, Yahya, walaupun diuji dengan begitu rupa, tetapi tak mendapat gelaran ulul azmi, seperti Nabi Musa AS, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Muhammad SAW. 5 orang Nabi. Maka Nabi tetap bersabar. Tetap bersabar. Malah mendoakan kepada kaum dia. Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya wahai Tuhanku, ampunilah dosa kaumku kerana sungguhnya mereka tidak mengetahui. Itu yang nabi-nabi doakan. Begitu dengan Nabi Muhammad SAW ketika mana Nabi ke Taif. Saya tak pernah sampai Taif lagi. Haji pernah ke Taif banyak kali Taif. Sekarang ni di umrah dia banyak pergi ke Taif. Nabi pergi ke Taif. Ketika mana nak berdakwah, Mekah, orang Mekah tak terima dakwah Nabi. Nabi cuba berdakwah pergi ke Taif. Dan berapa orang sahabat ikut Nabi. Antaranya Sayyidina Ali. Ikut Nabi SAW. Waktu sampai di sana disambut dengan, bukan disambut dengan kompang, bukan disambut dengan kenuri, kenara. Nabi disambut dengan dibaling batu. Diupahnya orang sana dipakai upahnya budak-budak ni supaya baling batu pada Nabi. Itu Nabi Nabi menerima menerima sambutan yang sebegitu rupa, sehingga berdarah tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi pun berdoa pada Allah Taala, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillati hilati wa hawani 'alan nas. Panjang doa. Doa Nabi doa, Nabi mohon pada Allah Taala. Nabi Nabi kata, aku lemahnya lemahnya dakwah aku. Jadi malaikat yang menjaga gunung, yang menjaga gunung ni diberi keizinan oleh Allah Subhanahu Taala, bertanyakan kepada Nabi SAW, apa yang kamu nak? Apa yang kamu nak? Kalau kamu nak aku beri balasan, timpakan kepada penduduk Taif ni, aku boleh buat. Itu malaikat yang menjaga gunung. Bila-bila masa kan Nabi kata hancurkan penduduk Taif ni, boleh je. Kalau hancurkan, lenyaplah, tak ada lah Taif ni. Tak ada Taif. Tapi Nabi tetap menyatakan Nabi doa, antara doa Nabi, Allahumma hdi
Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Tuhanku, berikan hidayah kepada kaumku, maka sesungguhnya mereka itu tidak mengetahui. Itu doa Nabi kepada orang Taif. Kalau Nabi tak bersabar, itu dia kata sabar, nampak sabar. Kalau Nabi tak sabar, tak merasa lah kita pergi Taif ni. Tak ada lah Taif ni. Di muka bumi ni tak ada Taif. Di Arab Saudi tak ada Taif. Jadi ini disebabkan kesabaran Nabi. Akhirnya Islam ni sampai. Sampai ke Taif, bukannya Taif, sampai kepada seluruh dunia. Hingga pada zaman kita merasa nikmat Islam dan iman yang dibawa oleh Nabi SAW. Jadi ini kesabaran para Nabi. Sebab apa? Semakin banyak kita bersabar, semakin kuat kita bersabar, semakin tinggilah darjat kita. Bukan darjat kita di sisi manusia. Di sisi manusia tak ada apa, tak ada nilai. Sisi manusia tak ada. Macam hampas tak ada apa. Tetapi darjat kita tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tak tahu Allah Taala nak letak kita darjat yang mana, makam yang mana. Saya pun kalau Allah Ta'ala uji dengan anak sakit, Allah Akbar, kena bersabar. Sabar. Sebab apa? Kita ingat kita ingat Allah Ta'ala nak angkat darjat, Allah Ta'ala beri pahala, baru sikit. Orang yang macam-macam tu lagilah. Kemudian hadis yang ke-13, wa an Abi Sa'idin wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syawkati yushakuha illa kaffarallahu biha min khataya. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, seorang muslim yang tertimpa kecelakaan, kemelaratan, kegundahan, kesedihan, kesakitan maupun kedukaan, citaan sampai kepada tertusuk duri, nescaya Allah akan menebus dosanya dengan apa yang menimpanya itu. Riwayat Bukhari dan Muslim. Maknanya semua Allah Ta'ala bagi kafarah. Kafarah ni makna Allah Ta'ala menghapuskan segala dosa, dosa manusia. Sebab kita ingat Allah Ta'ala bila berlaku sesuatu musibah ni. Musibah ni sekecil-kecil musibah. Juga dalam hadis Nabi yang disebut paling musibah ni ketika mana dipanggil musibah juga. Ketika mana kita berjalan, seorang tu berjalan terputus tali kasutnya, itu pun dianggap sebagai musibah. Kena sebut apa? Sesuatu musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kepada Allah lah kita datang, dan kepada Allah lah kita kembali. Kita kena ingat tu. Jadi jangan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tu ketika mana orang meninggal. Orang sakit boleh kita sebut, tapi orang tak biasa dimarah. Aku tak mati lagi. Aku tak mati, laju je, sihat je terus. Aku tak mati lagi. Sihat lagi ni. Kamu nak suruh aku mati cepat tak kan? Itu ayat musibah. Apabila ditimpa musibah, tak apalah kita baca pelan-pelan kan. Jangan baca depan-depan dia, takut dia kalau dia faham lain kau mau seronok Jadi dalam firman Allah Ta'ala pun, Allah Ta'ala sebut kan ayat musibah, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amri wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladhina asabathum musibah
qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya kami uji, wala nabluwannakum bisyai'in, kami uji kamu itu dengan sesuatu, minal khaufi, dengan ketakutan, takut, wa ju'in, dengan lapar, wa naqsim minal amwal, dan kurang harta, kekurangan harta, wal anfusi, dan juga diri, mana sakit dan sebagainya, wasamarat, dan juga kekurangan buah-buahan, buah sawit, buah sawit melawah, buahnya kurang. Orang lain ada buah durian, kita tak ada buah durian musim ni. Itu ujian lah. Ataupun ada buah tapi lantak dia kera habis. Itu biasanya. Wa basyiris sabirin, Allah Taala kata apa? Bersabarlah, khabar gembiralah kepada orang yang bersabar. Khabar gembiralah kepada orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah, orang yang apabila ditimpa musibah, qalu, maka katakanlah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi insya-Allah setakat ni apa yang kita baca pada pagi ini, beberapa hadis yang berkaitan dengan bab sabar. Mudah-mudahan kita Allah Ta'ala kurniakan kekuatan, kesabaran, sekiranya berlaku apa-apa musibah dan sebagainya kesusahan kepada kita. Mudah-mudahan ianya dapat menambahkan keimanan, pahala, dan juga diberi ganjaran syurga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala nanti di akhirat, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Mohon maaf sekiranya ada kekurangan, kesalahan dalam apa yang saya sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kurang lemah itu daripada diri saya sendiri. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. حمدا يوفي المكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك. اللهم اغفر العارف وارزقنا كما نبينا وذر المصلين والهام ملكة المقربين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم فقنا في الدين وعلمنا التأويل. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Ada, ini sejam.